Belum lagi 2 minit. Bolehlah lah Bolehlah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC hari ini membentangkan kejap saya tunggu lagi 2 orang. Ya, orang tak tahu kita nunggu ni. Cut. Ramai-ramai. Kat. Kurang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Hari ini Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara membentangkan laporan PAC berhubung dengan Majlis Profesor Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan isu ini adalah sebahagian daripada penemuan Jabatan Audit Negara yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2/2024 pengurusan syarikat kerajaan persekutuan pada 4 Julai yang lepas. Dan PAC telah pun mengadakan mesyuarat proceeding berhubung dengan isu ini sebanyak 2 kali, iaitu pada 24 Julai dan juga 1 Ogos 2024. Dan antara saksi yang dipanggil, yang pertamanya adalah Datuk Wan Suraya, Ketua Audit Negara. Yang keduanya Datuk Awang Alik Benjamin, mantan TKS UK, Jabatan Perdana Menteri, yang hari ini dilantik sebagai KSU KDN. Yang ketiga, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ridwan bin Cik Ros, Presiden ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara, dan Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri bin Baharudin, Pengerusi MPN. Dan hasil daripada prosiding berkenaan, PAC membuat 8 rumusan, dan rumusan tersebut adalah yang pertamanya, keberkesanan dan juga fungsi Majlis Profesor Negara kepada kerajaan tidak dapat ditentusahkan kerana KPI yang ditentukan dan yang tidak ditentukan dan juga tidak dilaporkan kepada Jabatan Perdana Menteri, serta penyaluran dana yang tidak disalurkan kepada kluster ataupun chapter menyebabkan aktiviti Majlis Profesor Negara tidak dilaksanakan mengikut matlamat penubuhannya pada tahun 2014. Dan pengoperasian yang kedua, pengoperasian MPN juga tidak dipantau sepenuhnya oleh JPM bermula daripada 8 November 2021 menyebab berlakunya pelbagai ketidakaturan dalam pengurusan Majlis Profesor Negara. Tiada pelaporan mengenai aktiviti MPN yang pernah dibuat kepada JPM menyebabkan kawalan dan pemantauan sepenuhnya terhadap Majlis Profesor Negara tidak dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, apabila kerajaan memutuskan bahawa Majlis Profesor Negara dikeluarkan daripada seliaan Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2018, MPN telah pun meminda artikel pertubuhan pada tahun 2019. Dan dalam pindaan ini, peruntukan berhubung wakil kerajaan dalam lembaga pemegang amanah telah pun digugurkan. Setelah MPN diserap semula di bawah JPM, pada tahun 2021, MPN masih lagi menggunakan artikel pertubuhan tahun 2019 yang dipinda walaupun telah pun menerima dana daripada kerajaan. Dan ini menyebabkan ketiadaan wakil kerajaan dalam LPA MPN mulai daripada tahun 2021 yang dilihat antara faktor utama operasi dan juga kewangan MPN tidak dipantau dan dikawal oleh pihak kerajaan. Yang keempat, pembayaran allowance kepada lembaga pemegang amanah pada tahun 2022 dan juga 2023 sejumlah RM207,000 daripada geran kerajaan daripada jumlah 7.78 juta yang dibuat tanpa kelulusan menteri yang bertanggungjawab terhadap SSM seperti garis panduan syarikat berhad menurut jaminan CLBG yang dikeluarkan oleh SSM. Ini kerana MPN masih lagi mengguna pakai tata cara pembayaran allowance kepada LPA seperti yang diputuskan dalam mesyuarat agung LPA MPN bilangan 2/2015 bertarikh 4 Mac 2015 dan mesyuarat agung MPN 2016 yang telah pun disahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Dan yang kelima, setiausaha syarikat dilihat tidak memainkan peranannya dengan berkesan, terutamanya dalam memberikan nasihat yang tepat kepada LPA mengenai kepatuhan terhadap artikel pertubuhan MPN terkini 2019 serta dalam menasihati LPA dalam sebarang keputusan.
Yang keenam, syarikat MPN Global REIT Sdn Bhd dan Thinkers Consultancy Sdn Bhd ditubuhkan bagi membantu MPN bagi mendapatkan sumber pendapatan. Walau bagaimanapun, semakan melalui carian SSM mendapati MPN tiada pegangan saham dalam kedua-dua syarikat berkenaan. Sebaliknya, terdapat dua ahli LPA yang mempunyai pegangan saham dalam kedua-dua syarikat berkenaan. Salah seorang ahli LPA, Presiden ataupun Ketua Pegawai Eksekutif MPN mendakwa tidak menyedari bahawa beliau telah dinamakan sebagai pemegang saham syarikat dan perkara ini menyebabkan berlakunya konflik kepentingan antara MPN dan juga kedua-dua syarikat tersebut. Yang ketujuh, syarikat MPN Global REIT Sdn Bhd dan juga Thinkers Consultancy Sdn Bhd telah pun beroperasi dan menggunakan kemudahan di premis MPN. MPN juga telah pun menggunakan dananya bagi membiayai kaki tangan syarikat yang juga merupakan kaki tangan MPN. Lanjutan daripada MPN diserapkan semula di bawah JPM pada tahun 2021. Artikel pertubuhan MPN telah pun dipinda pada tahun 2022 dan dikemukakan kepada pihak SSM pada awal tahun 2024. PAC tidak dimaklumkan apakah statusnya, status pindaan yang terkini. Dan sebagai langkah penambahbaikan, PAC Parlimen mengesyorkan 6 perkara untuk dilaksanakan. Seperti berikut. Yang pertamanya, JPM hendaklah mengkaji sama ada kewujudan MPN ini masih relevan sebagai penggerak kepakaran tenaga akademik dalam membantu kerajaan membangunkan negara. Sekiranya kerajaan membuat keputusan untuk mengekalkan MPN sebagai CLBG, maka MPN perlu diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi berdasarkan fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh MPN. Yang kedua, lanjutan daripada syur yang pertama, JPM perlu memaklumkan kepada PAC perkembangan mengenai keputusan kerajaan berhubung status MPN sama ada kekal sebagai agensi CLBG di bawah kerajaan ataupun sebaliknya dalam prosiding tindakan susulan. Dan yang ketiga, MPN perlu segera mendapatkan maklum balas daripada pihak SSM berhubung dengan status pindaan artikel pertubuhan MPN yang terbaru. Dan yang keempat, MPN hendaklah melantik setiausaha syarikat yang kompeten bagi memastikan kelancaran tadbir urus MPN terutama sekali dalam mematuhi semua peraturan dan juga undang-undang syarikat yang berkaitan. Yang kelima, MPN perlu membuat tindakan pembetulan dengan mendapatkan kelulusan daripada menteri yang bertanggungjawab berhubung isu penggunaan peruntukan tahun 2022 yang digunakan untuk pembayaran allowance bagi tahun 2018 sampai 2021. Dan yang keenam, JPM perlu menyediakan prosedur operasi standard berhubung dengan proses pemantauan ke atas syarikat di bawah kawaselia JPM seperti yang diperuntukkan dalam Perkeliling Pembendaharaan 1.2 berkenaan tanggungjawab pegawai pengawal dan juga SOP tersebut hendaklah dipatuhi. Jadi buat orang ramai yang nak membaca dan juga meneliti laporan PAC berhubung dengan MPN ini di bawah Jabatan Perdana Menteri, bolehlah muat turun laporan berkenaan di laman web PAC di alamat www.parliament.gov.my /PAC. Dan dalam perkembangan lain, PAC akan menyambung prosiding berhubung dengan pengurusan pelaksanaan projek sistem aliran pantas pelbagai lorong MLFF dengan memanggil Kementerian Kerja Raya pada 19 November ini bagi melengkapkan prosiding seterusnya dan dapat mentamatkan laporan PAC berhubung dengan pengurusan pelaksanaan projek MLFF ini. Dan selain daripada itu, PAC akan memulakan prosiding berhubung dengan kerugian pelaburan oleh Khazanah Nasional Berhad dan Perbadanan Nasional Berhad PNB terhadap sebuah perniagaan fashion dalam talian tempatan iaitu Fashion Valley yang menyebabkan kerugian pelaburan dana awam berjumlah RM43.9 juta dengan memanggil Khazanah dan PNB. Dan prosiding insyaAllah dijangkakan akan diadakan pada Disember, minggu kedua Disember 2024. Dan seperti semua sedia maklum, PAC sedang menjalankan prosiding berhubung pengurusan program penanaman padi dan setakat ini sebanyak 4 prosiding telah pun diadakan dengan seramai 12 saksi telah pun dipanggil memberikan keterangan dan juga penjelasan. Malah pada minggu hadapan,
PAC akan mendengar keterangan dan juga penjelasan daripada 14 orang saksi yang terdiri daripada pesawah, pengeluar benih padi yang sah, pengilang beras dan juga ahli akademik. Dan memandangkan nafas juga adalah sebahagian daripada saksi bagi prosiding ini, di mana PAC pernah memanggil CEO Nafas untuk memberikan penjelasan dan juga keterangan pada 26 Mac 2024 serta melawat kilang Nafas di Gurun Kedah pada 22 April 2024. Namun sejak 2 minggu lepas, isu nafas telah pun menjadi topik hangat dan pertubuhan ini dianggotai oleh 930,000, jumlah yang cukup besar ahli peladang di seluruh negara, dan sehubungan dengan itu PAC telah membuat keputusan untuk memanggil semula nafas bagi menjelaskan isu yang sedang melanda syarikat berkenaan. PAC bimbang isu dan kemelut yang melanda nafas ini akan membawa kepada masalah yang lebih besar, iaitu kekurangan baja kepada pesawah. Prosiding untuk nafas ini akan ditetapkan pada sama juga minggu kedua bulan Disember 2024. Untuk nafas ini saya minta Yang Berhormat Bayan Baru untuk memberikan tambahan penjelasan kepada ini. Terima kasih. Terima kasih pengurusi. Untuk isu nafas itu, ini dia melibatkan 1 juta ahli-ahli nafas, ahli pertubuhan peladang. Maka dia menjadi satu isu yang sangat besar, dan kontroversi nafas ini dia bukan sekali saja, tetapi pada 2018 sudah berlaku kontroversi dalam nafas, dan nafas telah digantung, ya. Dan malangnya lepas daripada lebih kurang 5-6 tahun kemudian, nafas sekali lagi digantung semula. Maka ini adalah isu governance yang PAC rasa perlu diteliti. Dan ini melibatkan ahli-ahli nafas yang begitu ramai, dan ini adalah isu rakyat. Jadi PAC buat keputusan untuk memanggil beberapa pihak. Nombor 1 pihak adalah Board of Directors, AJP, ahli lembaga pengarah, ALP, ahli lembaga pengarah nafas. Kedua adalah pihak pengurusan nafas termasuk CEO, dan ketiga adalah regulator iaitu LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi kita akan panggil tiga-tiga pihak ini untuk meneliti isu rakyat ini. PAC committed untuk meneliti semua isu-isu rakyat, ya, yang menjejaskan kehidupan rakyat. Ini termasuk isu nafas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Saya rasa itu saja kenyataan media daripada pihak PAC. Soalan? Macam mana tarikh itu? Tiga bulan daripada tarikh hari ini dibentangkan. Jadi mereka akan bentangkan semula kepada kita untuk tindakan susulan apa yang dilakukan. Itu adalah standard proses PAC. Yap, betul. Sebab kita lihat Majlis Profesor Negara ni terdiri daripada ahli-ahli akademik cendekiawan negara, dan sebelum ini mereka berada di bawah JPM dan ada juga sendiri. Jadi kita harap dengan SUR letakkan di bawah KPT, sekurang-kurangnya ada pengawalan dan juga pemantauan dan juga melihat keberkesanan sebagaimana peranan yang boleh dimainkan MPN itu boleh dijalankan dengan lebih baik lagi. Dan kita tidak menolak tentang sumbangan yang telah pun dimainkan oleh Majlis Profesor Negara ini dalam membangunkan institusi pendidikan negara. Sebab itu SUR kami ini untuk melihat mereka supaya dapat memainkan semaksimum mungkin. Ya. Alright. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat media.